أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Allah kurniakan kepada kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja tuan-tuan dirahmati Allah dapat peluang untuk bersama-sama berjamaah, dan alhamdulillah kini Jabatan Agama Islam Negeri Selangor khususnya tuan-tuan dirahmati Allah telah membenarkan kuliah-kuliah agama diteruskan seperti biasa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana semua yang berlaku ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah kena yakin dan percaya apa yang berlaku ini semuanya biizni Rabbi, dengan keizinan Tuhan. Dia takkan berlaku tanpa keizinan Tuhan, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita cerita bab Covid, tuan-tuan dirahmati Allah, kita cerita bab Covid ni tuan-tuan, ramai orang yang bercakap permainan manusia, percaturan WHO, game Yahudi dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, bagi kita yang beriman, apa pun di sebalik cerita Covid-19 ini tuan-tuan, ianya berlaku juga dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana Allah tak izin tuan-tuan, buatlah apa pun, sebab kita kena ingat hidup dan mati itu hanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh buat apa kita tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia cuba sihir manusia, tapi tak ada izin Allah, tak kena sihir. Ada orang cuba nak buat khianat pada manusia, tapi dengan tidak ada keizinan Allah, ianya tidak berlaku. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena sama-sama pegang apa yang berlaku hari ini tuan-tuan dirahmati Allah. Apa pun cerita di sebalik cerita, semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu marilah kita sama-sama bersyukur tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang berlaku hari ini semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala wabak dan penyakit ini daripada kita tuan-tuan dirahmati Allah. Malam ini tuan-tuan dirahmati Allah, sebagai malam yang pertama kita membicarakan kitab Mukasyafatul Qulub, menyingkap hati untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kitab ini tuan-tuan dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ataupun Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini menceritakan tentang ilmu mendekati diri kepada Allah, ataupun bahasa mudahnya tuan-tuan ilmu tasawuf. Ataupun tuan-tuan dirahmati Allah, kitab ini tuan-tuan nak mendidik dan mengajar hati dan jiwa kita tuan-tuan dirahmati Allah, agar ianya dibersihkan melalui jalan yang diajar ataupun yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali ini seorang ulama yang cukup terkenal dengan ilmu tasawuf, ulama yang cukup terkenal dengan ilmu falsafah. Malam ini tuan-tuan dirahmati Allah, saya tak nak membicarakan panjang tentang biografi Imam Al-Ghazali, sebab masa kita sangat-sangat singkat tuan-tuan dirahmati Allah. Walau bagaimanapun kita kena tahu siapa orang yang tulis kitab yang kita mengaji. Ini penting. Pengalaman saya tuan-tuan, ketika saya mengaji di Mesir tuan-tuan dirahmati Allah, kadang-kadang kita tak terbayang ataupun kita pun tak terfikir pensyarah nak tanya soalan benda yang di luar kotak. Tuan-tuan bayangkan, kita baca puluhan kitab daripada muka surat pertama sampai muka surat akhir.
Tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, keluar soalan 20 markah. Sila huraikan nama penulis dan juga biografi diri dia. Allahu Akbar. Kita ni memang jarang sangat-sangat tuan-tuan. Kadang-kadang kita suka ambil isi buku tapi kita tak tahu siapa penulis buku tersebut. Sebab tu kita kena tahu. Ngaji ilmu agama ni tuan-tuan, kita kena reti, kita kena tahu siapa guru yang mengajar. Supaya ilmu yang diambil yang pertama sekali dia berkat. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, kita tahu ilmu yang kita ambil ni ilmu yang benar. Lebih-lebih lagi kita di Selangor, kita beraliran ahli sunnah wal jamaah. Yang ni kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan rahmati Allah. Jadi bab yang pertama hari ini tuan-tuan, kita nak masuk bab takut ataupun al-khauf. Disebutkan di dalam hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan memiliki sayap di timur dan di barat. Kepalanya berada di bawah arasy dan kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Ia memiliki bulu sejumlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang lelaki atau perempuan daripada umat aku berselawat kepada aku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar ia tenggelam di dalam lautan cahaya di bawah arasy. Ia tenggelam di dalamnya, kemudian ia keluar membentangkan sayapnya. Setiap bulunya menitiskan air, dan setiap titisan itu Allah menciptakan malaikat yang meminta keampunan untuknya sehingga hari kiamat. Baik. Tuan-tuan, permulaan cerita al-khauf ini tuan-tuan, satu hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana kelebihan berselawat. Kalau kita mengaji ni tuan-tuan, kita tengok macam tak berapa nak related. Cerita tentang takut, tapi tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, penulis ni tuan-tuan dia masuk bab selawat pula. Kenapa tuan-tuan rahmati Allah? Inilah dia kaedah seseorang yang suka berfalsafah. Seseorang yang suka menebak hati. Ini kaedah penulisan Imam Ghazali tuan-tuan. Awal-awal cerita tentang ketakutan, dia bawa cerita tentang selawat. Bagaimana tuan-tuan rahmati Allah? Sebab kita ni kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, kita tak buat benda yang mudah tapi dia banyak mendatangkan kebaikan. Sebab kita ni manusia kadang-kadang suka buat benda yang remeh, tapi benda tu tak mendatangkan kebaikan kepada kita, ataupun hasil dia tak sebanyak benda yang mudah. Ambil contoh yang mudah tuan-tuan rahmati Allah, cerita bab selawat ni. Bila kita berselawat kepada Nabi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat balik kepada orang yang berselawat ke atas Nabi. Bahkan para malaikat dititahkan oleh Allah untuk berselawat dan mendoakan keampunan kepada orang yang berselawat. Tapi hari ini cuba kita cek balik tuan-tuan, berapa kali kita berselawat kepada Nabi berbanding dengan kita bercakap tentang hal-hal keduniaan. Masa saya mengaji di Mesir dulu tuan-tuan, dia ada satu slogan yang cukup popular. Belakang-belakang kereta kat Mesir ni dia suka tampal tuan-tuan rahmati Allah. Kita kat Malaysia ni tuan-tuan, satu trend tampal nama universiti. Alumni UTM, alumni UTP dan sebagainya. Tapi kalau di Mesir tuan-tuan, di cermin belakang ni dia akan tanya satu soalan yang mengajar dan mendidik jiwa kita. Hal sallaita 'alan nabi al-yawm? Sudahkah kalian berselawat pada hari ini? Jadi bila kita bawa kereta, kita bawa motor, kita duduk dalam bas tuan-tuan, bila kita tengok ni, terus kita teringat hari ini kita kurang berselawat. Hari ini kita belum lagi berselawat. Hari ini kita hanya berselawat tetapi dalam solat semata-mata. Sedangkan kelebihan daripada berselawat itu sangat besar. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, manusia dia suka cari benda yang payah. Benda yang remeh.
Kadang-kadang syurga yang ada di dalam rumah berbeza, tidak diraikan berbanding dengan syurga yang berada di luar. Apa maksudnya tuan-tuan rahmati Allah? Kadang-kadang dalam bentuk kebajikan. Kebajikan ni kadang-kadang tuan-tuan ada orang dia hebat berkebajikan di luar, tapi kadang-kadang dengan anak sendiri-sendiri dia tak berkebajikan. Ada orang kadang-kadang namanya hebat di seantero dunia tuan-tuan, tapi kadang-kadang dengan ahli keluarga dia sendiri tuan-tuan dia tidak diihsan. Ada orang kadang-kadang dia suka mencari populariti di luar tuan-tuan, tapi kadang-kadang dia di rumah dia berantakan. Ini yang biasa berlaku tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang hebat kalau kita tengok kat luar, rupa-rupanya dia dengan mak tuan-tuan adab pun tak ada. Kadang-kadang dia dengan isteri tuan-tuan lebih kurang je. Kadang-kadang dia dengan anak tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita nak buka, kita nak masuk kitab Mukasyafatul Qulub ni tuan-tuan, kita nak kena bersihkan hati. Syarat nak mengaji buku ni tuan-tuan, tuan-tuan kena kosongkan hati, kena kosongkan jiwa. Zero. Baru kita boleh mengaji. Kalau tak tuan-tuan, dia payah nak terima. Sebab tu Imam Ghazali bawa datang satu benda yang pelik. Kita nak cerita bab takut ni tuan-tuan. Bab takut ni besar, tapi dia bawa datang selawat dulu. Sebab apa tuan-tuan? Dia nak suruh kita tengok balik benda-benda yang mudah di sekitar kita. Benda-benda yang mudah di sekitar kita tuan-tuan, kita kena repair balik, kita kena perbaiki. Kena anggap setiap sesuatu tu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Antara contoh yang mudah kita ni kadang-kadang tuan-tuan, bangun malam. Kena yang berumur ni tuan-tuan, kadang-kadang ada penyakit kencing manis. Orang kencing manis ni tuan-tuan, kadang-kadang dia cepat terkucil. Kadang-kadang bangun malam nak terkencing tuan-tuan, dia dah kadang-kadang pergi buang air, pergi masuk bilik air tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang dia nak ambil wuduk semayang 2 rakaat, dia rasa berat sangat. Ni sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, benda tu nampak remeh, tapi besarnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh pergi masuk bilik air tuan-tuan, kita boleh basuh, kita boleh bersihkan badan, tapi kita nak ambil wuduk semata-mata untuk 2 rakaat tu pun kita tak mampu. Sedangkan ianya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang benda remeh ni tuan-tuan, kita nampak benda tu macam remeh, tapi sebenarnya dia besar di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan, kita kena ada sesuatu benda yang ada anjakan paradigma dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita kurang berselawat, sekarang ni kita kena banyak berselawat. Kalau dulu kita banyak, sekarang ni kena lebih banyak tuan-tuan rahmati Allah. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pemegang syafaatul uzma, syafaat yang teragung yang nabi-nabi lain tak ada. Kita ni rugi tuan-tuan kalau tak dapat syafaat Nabi. Kita ni rugi kalau kita tak dapat berpayung di bawah naungan Nabi. Sebab Nabi lain tuan-tuan nak duduk bawah Nabi kita, kita pula tak berapa nak dengan Nabi kita. Ni payah tuan-tuan. Sebab tu dalam kehidupan kita ini kena letak satu role model, supaya kita tak bergerak dalam keadaan kita sesat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan, melainkan aku ni nak repair manusia. Tuan-tuan, Nabi tak turun nak ajar kita bagaimana nak buat kereta. Nabi tak datang jumpa kita tuan-tuan semata-mata nak membina sebuah bandar. Nabi tak datang ke sini semata-mata nak ajar tentang kekeluargaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum Nabi datang, semua benda tu dah ada. Sebelum Nabi lahir, orang dah berniaga tuan-tuan. Orang dah berniaga, dah bisnes. Sebelum Nabi datang dah ada bangunan, dah ada pun Kaabah pun tuan-tuan. Sebelum Nabi datang, orang dah buat macam-macam dah. Tapi Nabi datang nak betulkan manusia, nak jadikan Islam sebagai sandaran. Berniaga, tapi berniaga cara Islam. Berumah tangga, tapi rumah tangga cara Islam. Bersosial, tapi sosial cara Islam. Bermasyarakat, bermasyarakat cara Islam. Berpolitik cara Islam. Bernegara secara Islam. Itu tujuan Nabi datang tuan-tuan. Nabi nak betulkan balik sistem kehidupan kita. Sebab tu Nabi kena jadi role model. Dalam kehidupan ni kalau tak ada role model kita sesat. Contoh,
Tuan-tuan pergi kedai gunting rambut. Tuan-tuan pergi kedai gunting rambut, tuan-tuan, barber tanya tuan-tuan, ataupun tukang gunting tanya tuan-tuan, "Cik, nak potong macam mana?" Kita pun duduk tuan-tuan dalam keadaan megah. Kita cakap kat dia, "Kau potong je lah macam mana kau nak potong, janji potong." Tuan-tuan, dia ambil cukur, dia cukur rambut kita tuan-tuan. Lepas dia cukur, tuan-tuan jangan marah sebab dah tuan-tuan kata ikut suka nak potong. Tak. Kalau ada orang cakap macam tu tuan-tuan, dialah manusia paling bodoh dalam dunia. Biasa kita akan tengok gambar 1, 2, 3 sampai 10. Kita pilih nombor 7, kita pilih nombor 6. Itulah namanya role model. Tuan-tuan habis pencen, tuan-tuan dapat grade duty, tuan-tuan nak balik kampung, tuan-tuan nak buat rumah, tuan-tuan dapat sejumlah duit, tuan-tuan panggil tukang. Haji nak buat rumah macam mana? Kita ada role model tuan-tuan. Kita pergi satu tempat tu, kita tengok rumah tu cantik. Kita nak tiang seri dia macam ni, kita nak tempat tu macam ni, kita nak pintu kita macam ni, kita nak tingkap kita. Sebab kita ada role model. Kita ada contoh. Tak ada orang tuan-tuan, dia ambil duit, dia panggil tukang, "Kau buatlah macam mana rumah, janji rumah." Tak ada tuan-tuan. Tukang jam, kita pun jam. Bila tak ada satu benda yang menjadi papan tanda kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, orang lelaki ni dia pening dengan orang perempuan tuan-tuan bila nak keluar rumah. Orang rumah ni kadang-kadang satu hal juga, dia ajak kita pergi makan. Kita tanya nak makan apa? Apa-apalah bang. Kang bawa pergi mamak, dia masam muka. Hari-hari mamak duduk dengan kawan mamak, dengan saya pun mamak. Dah kita tanya dia kata apa-apa. Ni masalah. Ni penyakit apa-apa ni payah tuan-tuan. Sebab tu kita kena ada satu papan tanda, kita kena ada satu tempat yang kita nak bergantung. Sebab tu dalam kehidupan kita, tempat pergantungan kita Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Nabi kata apa tuan-tuan, sebelum Nabi wafat meninggalkan kita, kamu semua ni takkan sesat. Macam mana kita tak sesat tuan-tuan? Nabi kata, selagi mana tamasaktum bihima, selagi mana kita berpegang dengan dua perkara. Apa dua perkara tuan-tuan? Yang pertama, Al-Quran wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dengan sunnah Nabi. Sebab tu dalam kehidupan ni tuan-tuan rahmati Allah, kita tak boleh lari dengan Quran. Quran ni kita kena jadikan pedoman. Quran ni kita kena jadikan panduan. Sebab tu selalu saya sebut dalam mana-mana kuliah, kalau kita nak baca Quran, jangan semata-mata baca. Kita kena faham. Sebab Al-Quran ni panduan hidup kita. Tapi kita ni kadang-kadang sombong tuan-tuan. Peringatan untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, kita ni kadang-kadang sombong dengan panduan. Kita ni tuan-tuan, kalau beli kipas, dalam kotak tu dia ada manual user guide. Cuba tuan-tuan tanya diri sendiri dengan tanya orang sebelah, siapa baca buku tu? Tak ada. Kotak dengan buku-buku tu semua kita buang. Sebab apa? Sebab kita ni sombong, kita tahu belaka. Kita beli apa pun, tuan-tuan beli kereta baru, dalam dashboard ada 2 buah buku. Satu buku penyelenggaraan, satu lagi buku manual user guide. Buku tu cerita dekat kita tuan-tuan, macam mana kita nak guna kereta tersebut. Siapa pernah baca? Tak ada siapa. Tuan-tuan dengan aku sama je, kita tak pernah baca tuan-tuan, sebab kita sombong. Ada orang tuan-tuan beli kereta baru tuan-tuan. Contoh beli kereta baru, kereta pula manual tuan-tuan rahmati Allah. Maklumlah, dia yang beli, dia yang bayar, dia yang hutang bank. Dah beli tuan-tuan, sign surat di showroom, ambil kereta keluar. Kereta manual tuan-tuan. Dah habis PKP, dah boleh rentas negeri tuan-tuan. Allahu Akbar. Keluar showroom, cakap dengan rumah, jom kita balik Kelantan. Masuk gear satu tuan-tuan, tak tukar-tukar gear. Orang rumah sebelah tanya, bang, berdengung dah ni bang, tak tukar gear. Tak apa, kita pakai satu je dulu, yang lain simpan buat spare. Tuan-tuan, dia tak boleh jadi gitu tuan-tuan. Tuan-tuan suka, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan kena balik kepada pencipta dia. Pencipta dia kata selepas berapa kilometer kita kena tukar gear. Tuan-tuan suka, tuan-tuan tak suka, tuan-tuan kena ikut.
Walaupun tu duit tuan-tuan, walaupun tu kereta tuan-tuan, kita kena ikut. Sebab itu fitrah kereta tersebut. Begitu juga manusia. Bila manusia ni dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, kita ni jangan rasa diri kita ni hak kita. Benda ni kalau Allah kata hadza halal, halal. Wa hadza haram, benda tu haram. Tak boleh ubah. Jangan kata ikut sedap rasa kita dah. Tangan aku, hak aku. Muka aku, hak aku. Rambut aku, hak aku. Dah, kita tak boleh gitu. Sebab, suka tak suka kita kena balik. Ada orang, tuan-tuan, dia salah percaturan. Dia baca pula ayat Quran dengan cara yang salah. Dia baca Al-Quran dengan cara yang salah, tuan-tuan. Dia kata apa, tuan-tuan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ni jam. Siapa yang faham Quran dengan cara begitu, dia jam. Tuan-tuan, benar, tidak ada paksaan dalam agama, tapi kalau dia belum Islam, kita kena cek balik ayat Quran tersebut. Ayat itu turun kepada seorang sahabat Nabi. Ketika mana Nabi pergi ke Madinah, Nabi berpindah ke Madinah, tuan-tuan. Masa itu Islam baru nak berkembang. Seorang sahabat Nabi ni datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ada 2 anak lelaki ya Rasulullah. 2 anak lelaki ni ya Rasulullah, mereka ni tak nak peluk Islam. Boleh tak aku bantai dia? Boleh tak aku pukul dia? Bila dia tanya soalan tersebut pada Nabi, turun ayat ni, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk bawa orang masuk dalam Islam. Tuan-tuan, orang kafir, tuan-tuan tak boleh paksa masuk Islam. Tapi once dia Islam, dia kena ikut, suka atau tak suka, dia kena taat kepada perintah Allah. Ini benda yang termaktub dalam agama. Ada satu contoh mudah saya nak bawa dekat tuan-tuan. Katalah seorang ni, tuan-tuan, dia baca surat khabar. Baca-baca, tuan-tuan, tengok-tengok ada jawatan kosong. Tengok-tengok ada jawatan kosong, tuan-tuan rahmati Allah. Masuk polis, dia pun isi borang. Tahu macam mana rezeki, tuan-tuan, dia pun dipanggil. Pergi, tuan-tuan, sana sini interview. Tiba-tiba alhamdulillah rezeki dia, tuan-tuan. Rezeki dia pun dipanggil lapor diri. Dalam surat lapor diri ni dah tulis dah. Pakai baju berkola. Pakai baju t-shirt berkola warna putih, seluar tracksuit hitam dengan kasut sukan. Dah tulis dah dekat situ. Macam bila nak lapor diri, tarikh lapor diri, masa lapor diri, tempat lapor diri, pakaian lapor diri. Tiba-tiba, tuan-tuan, hari lapor diri ni, tuan-tuan. Hari lapor diri ni, tuan-tuan rahmati Allah. Dia pakai tracksuit 3/4. Dia pakai tracksuit 3/4, tuan-tuan. Dia pakai jersey MU. Pakai slipper datang lapor diri, tuan-tuan rahmati Allah. Pegawai tak bagi masuk. Dia kata, cik nak pergi mana? Saya nak lapor diri. Minta maaf cik, pakaian cik tak mencerminkan orang yang nak lapor diri. Boleh tak tiba-tiba dia jawab, tuan minta maaf, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Jam, tuan-tuan. Orang macam ni, tuan-tuan jangan maki, tuan-tuan tembak bagi mati. Sebab jenis tak gerti bahasa, tuan-tuan. Dah engkau yang sibuk isi borang, dah engkau yang sibuk minta, tiba-tiba bila kita bagi arahan, dia tak nak dengar. Sama juga dengan orang yang mengaku Islam, yang rasa dirinya Islam, tapi dia menolak hukum Islam. Ini sama, tuan-tuan. Ini sama. Sebab apa, tuan-tuan? Dia mengaku dia beriman kepada Allah, dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia berada di bawah naungan Nabi, tapi dia tak nak ikut apa yang Quran cakap. Dalam Quran dah ajar semua dah, tuan-tuan. Bagaimana cara kita nak berkehidupan. Benda yang kita boleh makan, benda yang tak boleh kita makan. Benda yang boleh kita buat, benda yang tak boleh kita buat. Begitulah kehidupan kita, tuan-tuan rahmati Allah. Semuanya telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Quran selalu sebut, tuan-tuan rahmati Allah, wa bansyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Siapa orang yang beramal saleh ni, tuan-tuan? Siapa orang yang beriman ni, tuan-tuan? Orang yang beriman ini adalah orang yang taat kepada Allah.
Sebab tu kita nak jadi orang beriman, kita kena taat pada Allah dengan kesungguhan ketaatan. Sebab tu tiap-tiap hari Jumaat kita diingatkan, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguh-sungguh takut kepada Allah, taat kepada Allah, nescaya kamu menjadi orang yang berjaya. Macam mana nak jadi orang berjaya? Itulah dia, taat pada Allah. Baik. Seorang bijak menyatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikit makan, keselamatan roh terletak pada sedikit dosa, keselamatan agama terletak pada selawat kepada manusia yang terbaik, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam. Selesai bab selawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan, ayat ni kena take note, surah Al-Hasyr ayat 18. Satu-satunya ayat dalam Quran yang Allah sebut ittaqullah 2 kali dalam satu ayat. Maknanya sungguh-sungguh kena takut tuan-tuan. Dalam ayat lain Allah tak sebut gini, tapi ni satu-satunya dalam Quran Allah sebut 2 kali ittaqullah. Allah suruh kita takut sungguh-sungguh. Kenapa nak kena takut sungguh-sungguh tuan-tuan? Tengok isi ayat dia. Wal tazur nafsum ma qaddamat liqad. Cuba tengok diri kamu, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. What's your preparation for tomorrow, untuk hari esok? Apa preparation kita? Apa yang kita buat? Apa persediaan kita untuk mengharungi hari kiamat? Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita buat hari ini tuan-tuan bukan untuk hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini tuan-tuan bukan untuk hari ini. Tuan-tuan bersungguh-sungguh tadi kerja waktu maghrib, duduk sekejap dalam majlis ilmu. Sekarang beruntung tuan-tuan, majlis ilmu tak lama dah. SOP Jaiz mula lepas maghrib, berhenti sebelum isyak. Ni pun kalau tak boleh duduk juga tak tahulah. Kalau dulu tuan-tuan ada orang kadang-kadang bila ada penceramah, dia penceramah ni tengok juga. Ada setengah kadang-kadang tuan-tuan bila dia naik syekh, tuan-tuan rahmati Allah, dia pakai tak kerti nak berhenti. Sebab tu bila saya kuliah sekarang ni lepas PKP tuan-tuan, masuk-masuk terus jam 4 senang. Biar jam 4 dia habis cepat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, apa preparation kita? Apa persediaan kita nak menghadapi hari kematian kita? Mati ni tuan-tuan, dia tidak ada sesuatu sebagai tanda aras. Ada orang sakit mati, ada orang tak sakit pun mati. Ada orang berumur mati, ada orang muda mati. Saya dengan adik-adik sukarelawan tuan-tuan jaga kubur Covid di Sungai Sekamat, di sebelah Semak Kajang. Maknanya orang sarjana impian ni kalau meninggal pergi situ. Tapi belah belakang tu kubur Covid. Kami mula jaga daripada 1 hari bulan 8 sampai hari ini tuan-tuan, kurang lebih 74 hari. 74 hari secara ramaknya tuan-tuan lebih kurang 345 jenazah. Maknanya kalau dibahagikan satu hari ada 4 orang. Yang saya nak cerita bukan jumlah tu. Yang saya nak cerita tuan-tuan, daripada hari pertama kami duduk sampai hari ini, peringkat umur ni bermacam-macam. Daripada bayi 4 bulan, remaja 16 tahun, sampailah orang umur 87 tahun. Nak bagi tahu tuan-tuan, umur bukan tanda aras kematian.
Ada orang muda lagi pergi. Kadang-kadang kita pun tak sangka. Ada orang kita nampak macam dah teruk dah tuan-tuan. Ada kes booking kubur, tiba-tiba besok tak jadi, hidup balik. Bukan hidup tuan-tuan, tak jadi mati. Nampak macam nak mati tuan-tuan, tak jadi mati. Ada orang yang kita nampak sihat, jenis tak bercampur orang, Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa dia. Nak bagi tahu umur bukan tanda aras, kesihatan bukan tanda aras. Semua ini adalah perancangan Allah. Cuma apa persediaan kita, apa preparation kita. Kok gamak biasa kata besok kita ni tuan-tuan, apa yang kita nak bawa depan Allah, apa yang ada istimewanya dalam buku amalan kita, kita nak bawa depan Allah. Apa yang kita rasa kita hebat, kita ni tercalon sebagai calon syurga, kita kena cek balik tuan-tuan. Sebab tu kita kena tengok daripada awal. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum Allah hisab diri kita. Cek balik tuan-tuan, daripada subuh apa yang kita buat sampai kita nak tidur apa kita buat. Kalau boleh kehidupan kita ni jangan jauh daripada jalan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh jalan kita ini jalan yang telah ditinggalkan oleh para salafus salih. Kalau boleh jalan yang kita duduk sekarang ini jalan yang dicintai oleh para ulama. Kalau boleh jalan kita ini jalan orang yang dekat dirinya kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena tengok, kita kena banyak muhasabah diri. Kita tak tahu tuan-tuan bila masa kita. Kita tak tahu bila turn kita. Kita tak tahu bila waktu dan ketika Allah nak cabut nyawa kita. Yang kita gusar tuan-tuan, nak cerita tentang khauf ni, yang kita gusar Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tak beriman pada Allah. Yang paling kita gusar tuan-tuan, kita pergi dalam keadaan Allah tak redha kita sebagai hamba dia. Sebab tu tuan-tuan, ada manusia tuan-tuan, Allah letak kepada dia beberapa kali peluang. Sebab tu Nabi pesan kat kita tuan-tuan rahmati Allah, tak kala mana kita melakukan maksiat, waktu itu Allah cabut iman kita. Ada orang tuan-tuan, saat dia melakukan perbuatan yang salah, saat itu Allah cabut iman dia. Sebab tu Nabi kata iman ni dia turun naik. Iman ni ada masa dia tinggi, ada masa dia rendah. Yang kita takut saat dia rendah tu Allah cabut nyawa kita. Yang paling kita gusar saat Allah cabut sekejap iman, waktu tu kita mati. Allahu Akbar. Sebab tu para ulama ajar kita doa minta mati dalam keadaan baik. Selalu kita minta Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Minta mati dalam keadaan husnul khatim, mati dalam keadaan baik, perakhiran yang baik. Sebab tu bila ada masa, ruang dan peluang ni tuan-tuan, dengar azan, bekerja kita. Bekerja kita untuk melakukan ibadah. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Kalau dah tak dapat gamak, tak dapat juga, cuba hidupkan jamaah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita tuan-tuan rahmati Allah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mengajar kita dan mendidik hati kita supaya kita sentiasa cek balik muhasabah diri kita. Apa preparation kita, apa benda yang kita nak bawa dan kita persembahkan di hadapan Allah. Kerana pada hari kiamat para malaikat, langit bumi, malam dan siang bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Adakah perbuatannya itu merupakan kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan, bahkan anggota-anggota badannya pun bersaksi ke atasnya. Ini yang kita baca di dalam surah Yasin tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku patri mulut mereka. Allah sebut aku patri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah yang cipta mulut, dia tahu sifat mulut. Mulut ni kadang-kadang tuan-tuan dia suka berbohong. Mulut ni tuan-tuan kadang-kadang dia suka deny, dia suka menafikan.
Mulut ni kadang-kadang tuan-tuan dia tak bercakap benar. Allah cipta mulut, dia tahu sifat mulut. So hari akhirat nanti tuan-tuan, Allah pateri mulut kita. So macam mana pengakuan tu dibuat tuan-tuan? Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita bercakap. So tuan-tuan kena ingat, tangan hari ni jangan banyak bermaksiat tangan. Maksiat tangan hari ni tuan-tuan banyak pada telefon. Ada orang tuan-tuan guna telefon pada jalan yang salah. Ada orang hari ni tuan-tuan gunakan telefon pada tempat yang tidak baik. Ada orang hari ni tuan-tuan guna telefon menyebarkan fitnah. Kita sekarang dunia di hujung jari tuan-tuan, berhubung melalui media sosial. Kadang-kadang suka seronok buka media sosial, cerita benda yang bukan-bukan, sampaikan benda yang bukan-bukan. Ada masalah dalam rumah tangga pun kadang-kadang cerita dalam media sosial. Ada sikit terasa hati dengan kawan, cerita dalam media sosial. Apa benda pun berlaku tuan-tuan dalam jiran tetangga, cerita dalam media sosial. Tak puas hati dengan jiran, cerita dalam media sosial. Habis tuan-tuan. Netizen pula pantang baca benda yang memang benda tak baik ni, memang netizen suka tuan-tuan. Habis orang pakak-pakak maki hamun. Sebab tu kadang-kadang kita ni alpa, kita ni lupa. Hari ni kita buka aib orang, belum tentu besok aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kita kena jaga sungguh-sungguh. Maksiat tangan yang kita lakukan hari ni, kerana tangan akan berkata-kata di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menjadi saksi ke mana tempat yang kita pergi. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan kena rasa bangga. Sebab malam ni tuan-tuan kaki kita jadi saksi, kita sampai di surau saja ni impian. Ya Allah, tatkala aku penat mengerjakan kerja hakiki, tatkala penat aku tuan-tuan menjalankan tugasan aku, tapi aku gunakan kaki yang kau berikan nikmat ini ya Allah. Nikmat kaki yang kau bagi ini ya Allah, aku sampai juga ke surau. Hari ni kaki kita akan jadi saksi tuan-tuan. Sebab tu bila kita pergi ke tempat maksiat, ingat kaki kita juga akan jadi saksi. Seluruh anggota tubuh badan kita akan jadi saksi tuan-tuan, dan mereka akan berkata-kata di hadapan Allah. Bumi bersaksi atas orang mukmin dan orang zuhud. Ia berkata, ia menunaikan salat, berpuasa, mengerjakan haji dan berjihad. Kita kena ingat di sekeliling kita ini semuanya makhluk Allah. Bumi, langit, tempat yang kita pijak, bumi yang kita sujud, semuanya akan memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, ada satu tuan-tuan dirahmati Allah, saya bawa jemaah pergi umrah tuan-tuan dirahmati Allah. Saya bawa jemaah pergi umrah ni tuan-tuan. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan dia minta saya bawa dia pergi ke Masjidil Haram. Dia ni tuan-tuan dirahmati Allah naik wheelchair. Dia ni dah naik kursi roda. Dia ajak saya pergi ke Masjidil Haram tuan-tuan dirahmati Allah. Saya kata bukan kita bawa balik. Dia kata saya nak pergi dengan ustaz. Maklumlah kita ni mutawif. Orang Melayu ni dia tak faham. Mutawif ni tuan-tuan pembimbing ibadah. Orang Melayu dia faham mutawif ni, aku dah bayar, kau kena tolong aku A sampai Z. Tu orang Melayu ni. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan, dah tu budaya dia. Jangan kata ibadah, pergi membeli belah pun mutawif kena kerja juga tuan-tuan. Tu yang jam tu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, dah dia suruh kita tolak, kita pun tolak lah tuan-tuan. Sampai dalam Masjidil Haram, saya tanya, Tuan Haji nak pergi mana ni? Ustaz, tolong carikan saya tiang. Saya kata tiang banyak ni. Dia kata tiang yang tersorok. Pergi tiang tuan-tuan. Sampai dekat tiang saya tanya Tuan Haji nak apa dekat tiang? Sampai dekat tiang tuan-tuan rahmati Allah, dia minta saya tolong tolak dia rapat-rapat. Tolak dia rapat-rapat tuan-tuan rahmati Allah. Dia gagahkan diri dia tuan-tuan, pegang tiang. Tiang Masjidil Haram besar tuan-tuan. Kita ni besar, dia sekali ganda besar sikit lagi. Lepas tu licin pula tu. Dia peluk sungguh-sungguh tuan-tuan, dia berdiri. Saya tanya dia, Tuan Haji nak buat apa ni, kan saya takut terjatuh. Dia pegang tiang tu tuan-tuan, dia cium tiang tu. Saya kata kenapa Tuan Haji buat macam ni? Ni kalau boleh nampak dengan saya ke dalam ni.
Dia kata, ustaz, saya cemburu tengok orang lain semayang dapat sujud cium tanah haram. Tak dapat cium tanah masjid pun tak apalah, janji dapat cium tiang masjid. Ni tuan-tuan nak bagi tahu, ramai orang akan sesal bila mana dia hilang nikmat. Bila dia hilang nikmat, waktu tu baru dia rasa dia hilang sesuatu. Jangan sampai Allah tarik kaki kita baru kita nak datang masjid. Jangan sampai Allah tarik nyawa kita baru kita nak diusung ke masjid. Jangan sampai Allah tarik semua nikmat yang ada pada kita baru kita datang ke masjid, tuan-tuan. Tu kena beringat sama-sama. Selagi mana ada nikmat Allah di sisi kita, marilah kita gunakan nikmat itu sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berhenti pada muka surat yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti pada muka surat yang kedua, insya-Allah. Nanti kalau ada rezeki, tuan-tuan, kita sambung lagi. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, sebab masa sekarang ni sangat-sangat singkat, tuan-tuan rahmati Allah. Muka Syafatul Qulub ni, tuan-tuan, ada lebih kurang 80 tajuk. 80 tajuk, tuan-tuan. Di satu tajuk pun belum habis lagi ni. 80 tajuk, kalau dibahagikan satu bulan satu tajuk, insya-Allah 8 tahun habislah. Tak tahulah buku ni habis ke kita habis dulu. Wallahu a'lam. Itu kalau satu bulan satu tajuk. Kalau satu bulan setengah tajuk, tuan-tuan, 16 tahun. Nampak gaya kalau tengok rupa-rupa dalam masjid ni, ramai yang habis dulu sebelum kitab habis. Tak apalah, kita pakat-pakatlah mengaji, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita. Allahumma faqihna fid din. Allah berikan kita kefakihan dalam agama, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan cacat itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas setiap ketelanjuran kata, kebiadaban cara. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam majlis ilmu pada hari ini. Allah pertemukan kita semula di dalam syurga kelak, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.